Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, murid-murid 6R, untuk PDPR kita kali kedua, saya nak buat ulangan lah berkenaan nombor perdana, nilai tempat, nilai digit, cerakinkan. Okay, pada PDPR yang lalu memang sengaja saya tak terangkan sebab saya nak tengok awak ingat lagi ke tak ingat berkenaan nombor perdana, nilai tempat, nilai digit, cerakinkan. Sebab benda-benda ni kita telah pelajari tahun lepas. Walaupun nombor perdana tak ada dalam silibus darjah 5 tahun lepas, tapi saya dah cuba masukkan, saya dah pernah sentuh. Tak apalah. Hari ini saya buat ulangan sebab hasil daripada penandaan saya gambar yang salah di bawah tajuk-tajuk yang saya sebut tadi. Okay, hari ini saya buat ulangan agar kamu boleh fahamlah, boleh ingat. Okey. Okey, kita mulakan dengan nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Perdana tu besar ya. Okey, nombor perdana ialah nombor yang lebih daripada satu dan hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sahaja. Okey, maknanya dia ada dua sifat. Okey, contoh nombor perdana ialah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Okey. Okey, di sini saya terangkan, saya ambil contoh dua nombor. Yang pertama nombor 2. Okay. Kita nak tentukan betul ke 2 ni nombor perdana? Okey. Berdasarkan dia punya ciri-ciri atau sifat dia, dia hanya boleh dibahagi dengan 1. Okey, 2 bahagi 1, 2, tak ada baki. Dan dia hanya boleh dibagi dengan dirinya sahaja, tanpa baki. Betul? 2 bahagi 2, 1. Okey, saya ambil contoh 11. 11 bahagi 1, 11. 11 bahagi 11, 1. Okey, kalau 11 bahagi 2 boleh? Boleh, tapi ada baki. Bila ada baki, dia bukan nombor perdana. Dan seterusnya macam itulah. Okey, di sini kita bincangkan kenapa nombor 4, 8, 9 dan seterusnya yang saya tulis ini dan seterusnya bukan nombor perdana. Okey, kita nak buktikan dia adalah bukan nombor perdana. Okey, cuma 4. 4 bahagi 1, 4. Okey, kalau 4 bagi 2 boleh tak? Boleh, jawapannya 2. Okey, 4 bagi 4 semestinya 1. Okey, sekarang dia telah melangkaui atau melepasi syarat. Jadi dia bukan nombor perdana. Okey, contoh nombor kedua yang saya ambil lah 12. 12 bahagi 1, 12. 12 boleh bagi 2 tak? Boleh, 6. Kemudian 12 boleh bagi 3 tak? Boleh, jawapannya 4. 12 boleh bagi 4? Boleh. 12 bagi 6? Boleh. Dah banyak sangat dah melepasi syarat, maka 12 bukan nombor perdana. Dan kamu boleh cuba nombor-nombor yang lain untuk menentukan sama ada dia nombor perdana ataupun bukan. Cerakinkan. Cerakinkan nombor mengikut nilai tempat, NTP. Masih ingat NTP? Nilai tempat perkataan atau nilai digit. Nilai digit NDN ya. N adalah nombor. Apa makna cerakinkan? Cerakinkan ialah seerti dengan pisahkan. Maknanya kita pisah-pisahkan nombor mengikut nilai tempat ataupun nilai digit. Okey, contoh di sini mengikut nilai tempat ataupun mudah kita ingat NTP. Okey, P ni memberi peringatan kepada kita. Jawapan kita mesti dalam perkataan. Okey, di sini 1,391,785. Jadi, oleh kerana nilai tempat, apa nilai tempat dia? Juta. 1 juta. Kenapa ada tanda tambah? Ini adalah kaedah penulisan cerakinkan, mesti ada operasi tambah. Kalau tak ada operasi tambah, salah ya. Jadi, 1 juta tambah 300,000 tambah 90,000 tambah 1,000 tambah 700 tambah 80 tambah 5 sah. Okey, andai kata 1 ni jadi sifar. Macam mana kita nak sebut? Okey, andai kata 1 ni jadi sifar, jadi di sini
nilai tempat dia ribu kan? Kita boleh letak sifar ribu. Ataupun kita skip aja. Tak tulis ribu pun tak apa. Okey? Jadi, ada 3 pilihan. Boleh tulis 3 pilihan pula. 2 pilihan. Awak boleh tulis sifar ribu atau ribu awak tinggal. Tapi kalau nak confident jawapan betul, tulis sifar ribu pun diterima. Okey, betul. Okey. Kemudian seterusnya mengikut nilai digit. Ingat, nilai digit, mesti ingat sentiasa nilai digit dalam bentuk nombor. Okey, masih nombor yang sama. Okey, ceraikankan 1 juta. Dalam bentuk nombor ya, 1 juta. Okey, tambah 300,000, tambah 90,000, tambah 1,000, tambah 700, tambah 80, tambah 5. Okey, sekarang kita nak menukar perpuluhan juta dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya. Okey, di sini saya rekaskan dengan formula PJNB. Okey, PJ mewakili perpuluhan atau pecahan juta. Kita nak tukar ke dalam bentuk nombor bulat. Okey. Bila perpuluhan atau pecahan juta nak tukar nombor bulat, seperti mana yang kamu dah maklum sebelum-sebelum ni, seperti formula isi padu, formula jisim iaitu kilogram, gram, kena darab dan bagi, samalah dengan ni. Okey, formula ni tak ada dibuat dalam buku teks, saja saya ringkaskan agar awak mudah ingat ya. Tujuan saya agar awak mudah faham, awak mudah ingat, tidak keliru sama ada nak darab atau bahagi bila penukaran nombor. Jadi perpuluhan pecahan juta daripada nombor bulat darab 1 juta dan sebaliknya. Okey, contoh daripada buku teks muka surat 12, nombor 3, nombor 4 dan muka surat 14, nombor 9 yang mana kamu dah salin. Saya tahu awak salin, sebahagiannya tak tahu apa yang awak salin dari hasil penilaian buku yang saya buat. Jadi hari ini saya ulanglah. Okey, kalau contoh daripada muka surat 12, nombor 3 tu, sifar 1 juta nak tu pada nombor bulat. Kita tahu ini perpuluhan juta pada nombor bulat darab 1 juta. J lah juta Jadi 91 darab 1 juta. Okey, seperti mana yang sedia maklum, kita nak mudah nak buat, kita gerakkan titik perpuluhan, iaitu sebagai memudah nak ingatkan kita lah dinan. D adalah darab ke kanan. Apa nak ke kanan? Titik perpuluhan. Berapa kali nak gerak? Ada berapa sifar? Ada 6, maka 6 kali gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 ni kita stop. 6 ni maknanya titik perpuluhan. Jadi sifar di depan tak perlu tulis dan tak ada nilai nombor 1. Okey, berapa sifar kita nak letak? Okey, kita tengok ada berapa gigi ni. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 sifar. Maka terjadilah nombor bulat 100,000. Okey. Okey. Contoh yang kedua. 258 juta. 258 adalah nombor bercampur. Jadi nak selesaikan nombor bercampur ni, kita ubah nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Istilah kampungnya yang mudah kita ingat apa dia? Ultraman. Apa dia? Ultraman. Apa itu Ultraman? Bukan sesaja kat Ultraman ni. Ingat semua. Semua ingat kan? Bagus. Darab dan tambah. Jadi 8 darab 2, 16. 16 tambah 5, 21. 21 per 8 juta. Jadi, maka dia jadilah pecahan juta. Pecahan juta. Pecahan juta darab 1 juta. Jadi, 21 per 8 darab 1 juta. Kita kecilkan dengan sifar 8. Okey, 8 kali 1, 8 kali 1, 8. Saya dah ajarkan. Bagi kaedah mudah kat sini, awak buat teruslah. Okey. Jadi, 21 darab 125. Maka terhasillah 2,625,000. Okey dah. Nombor bulat tukar kepada perpuluhan ataupun pecahan juta. Perpuluhan atau pecahan juta. Okey, berdasarkan buku teks muka surat 12 nombor 1. Okey, 950,000. Ini nombor bulat, kita nak tukar dalam bentuk
perpuluhan juta. Jadi nombor bulat nak tukar perpuluhan juta bahagi 1 juta. 950,000 bahagikan dengan 1 juta. Okey, kita hapuskan sifar atas 1 bawah 1 sampailah sini. Maka tinggallah 95 per 100. Jadi 95 per 100 bila sebarang nombor bahagi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Apa konsep yang kita gunakan ialah bari. Apa itu bari? Bahagi ke kiri. Apa yang nak ke kiri? Titik perpuluhan. Kat mana titik perpuluhan dia? Titik perpuluhan dia berada sebelah 5. Okey. Jadi ni 2 kali ke kiri. 1, 2. Maka terhasillah sini. Kat mana dia berhenti? Kat situlah titik perpuluhan dia, depan 9. Okey. Jadi oleh kerana depan tak ada nombor, kita letakkan sifar. Apa nombor kat belakang dia? 95. Jadi 95. Jadi sifar perpuluhan 95 juta. Okey, suka saya ingatkan sebab dah lama tak sebut nombor ni. Sebutannya adalah sifar perpuluhan 95 juta. Bukan 95 juta ya. Dan tolong ingat, perkataan juta mesti ada. Kalau tak ada, salah. Okey, ni muka surat 12. Muka surat 12. Sekejap. Muka surat 12. Nombor berapa? Muka surat 12. Bukan. Muka surat 14 lah. Muka surat 14. Okey. Muka surat, maaf ya. Muka surat 14. Muka surat 14. Nombor. Masya Allah. 1/4 juta. Muka surat nombor 5. Nombor 5. Dia bukan muka surat 14, muka surat 13. Maaf lagi sekali. Muka surat 13, nombor 5. Contoh dia, tukarkan 250,000 kepada pecahan juta. Lagi sekali, nombor bulat kepada pecahan juta. Nombor bulat pada pecahan juta, maka bahagi 1 juta. Jadi 250,000 bahagi 1 juta. Nak dalam pecahan. Okey, nak dalam pecahan juta. Seperti biasa, kita hapuskan sifar atas 1 bawah 1. Sampailah sini, tinggal 25 per 100. Maka ingat, hukum pecahan mesti dalam bentuk yang termudah. 25 dengan 100. Saya dah bagi tahu kan, apakah pasangan 100? 25 dengan 4. Makanya bolehlah bagi dengan sifar 25. 25 bagi 25, 100 bagi 25. Maka terhasillah 1/4. Dan perkataannya juta. Okey.